Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Tak tahu macam nak start. Dah lama tak buat video, tak buat live di grup ni because busy dengan kerja-kerja. But alhamdulillah hari ni dapat sikit waktu untuk buat video. Ini pun I buat video kali ni nak sharing sikit because I receive banyak inbox di Messenger. I think lebih daripada 40 message, dan message ni kebanyakan berkaitan masalah rumah tangga. So di sini hari ni punya video, I just want to share soal tentang wanita dulu. Nanti next video insyaAllah about lelaki. I saw message-message, soalan-soalan yang banyak yang tak sempat I balas message because of course terlalu sibuk, dan saya pun jarang gunakan Messenger, selalu gunakan WhatsApp. Dan WhatsApp juga terlalu busy because I buat business, dan I ada tim-tim yang lain, ada karyawan, ada ramai orang. Jadi even customer message pun kadang-kadang ambil 2 hari untuk for me to reply. So hari ni kenapa I choose to share tentang perempuan atau isteri? Because as we know, salah satu fitnah yang terbesar adalah kaum wanita. Ini bukan apa yang I kata, ini memang tertulis dalam hadis. Jadi after I tengok semua message, soalan-soalan, masalah yang ada di Messenger, itu semua basically punca dia kerana kita kurang bersyukur. Jadi para isteri, kita tahu bersyukur, like I always said di video-video yang lepas, kita selalu bersyukur hanya di bibir, ataupun apabila kita terima sesuatu yang menggembirakan kita, baru kita bersyukur. Tetapi kita lupa bahawa kadang-kadang ujian yang datang pada kita tu pun kita harus bersyukur, kerana ujian-ujian tu Allah selalu memberi kita ujian untuk menghapus dosa kita dan juga menyelamatkan kita daripada perkara yang lebih mudarat. Jadi untuk kita, terutama sekali kaum wanita, isteri-isteri, dia kurang bersyukur. Jadi kerana kurang bersyukur itulah masalah semua timbul. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kebanyakan para isteri, mereka lupa tujuan pernikahan. Sebelum menikah, diorang tahu, diorang kata okey, tujuan nikah tu untuk akhirat, untuk ibadah, dan sebagainya. Banyak lagi lah. They know, they understand. Tapi apabila mereka sudah nikah, mereka lupa tujuan nikah yang sebenarnya. Jadi bila diorang lupa tu, then masalah-masalah tu semua timbul. Jadi yang ketiga, tentang suuzon. Bila diorang dah lupa tentang tujuan nikah, diorang kurang bersyukur, then diorang juga dah mula suuzon. Apa yang bermain di fikiran mereka tu, nanti mereka dah jadi syakwa sangka, menjadi suspicious. Jadi bila kita jadi suspicious, itu salah satu perkara yang Rasulullah SAW melarang kita. Jangan kita seuzon dengan orang. Macam mana kita tak nak orang seuzon dengan kita, macam itu juga kita jangan seuzon dengan orang. Tapi kita selalu lakukan itu, terutama sekali pada suami-suami kita. Kita seuzon, kita bila tengok ada perubahan sedikit kita kata, oh ni mungkin dia ada buat gini. Bila kita kadang tak ada perubahan, cuma kita yang merasakan macam because ramai yang berfikiran, oh tak boleh tipu dengan bini. Bini selalu ada sixth sense, boleh merasai. Itu semua permainan syaitan, because Allah melarang kita untuk menginvestigate ataupun seuzon bukan dengan suami je, tapi dengan semua makhluk Allah.
Jadi itu yang poin ketiga. Poin keempat yang I nak share ni tentang tidak amanah. Ini semua I share ni poin-poin tentang kenapa kehidupan rumah tangga ni ada masalah. Jadi ni poin-poin punca-punca daripada masalah rumah tangga. So poin keempat, uh, mereka kerana mereka seuzon dan curiga, lalu mereka tidak amanah. Okey, tidak amanah tu diorang start buat check suami punya handphone, check suami punya bag, semua dia nak check. Sedangkan dia tahu amanah tu, maksud amanah tu, apa kepunyaan suami atau apa kepunyaan isteri bukan milik suami, dan apa kepunyaan suami bukan milik isteri. Jadi bermakna jika isteri punya handphone, suami tidak ada hak untuk minta password, untuk check, untuk apa, kerana kecurigaan. Itu semua permainan syaitan. Jadi kita harus buang pemikiran kecurigaan. Itu poison, satu racun yang syaitan datang pada kita untuk merosakkan fikiran kita. Dan biasanya bila syaitan datang ni, waktu-waktu kita sendirian, kita boring, tak ada apa-apa yang kita nak lakukan, jadi syaitan datang untuk occupy kita punya fikiran. Jadi daripada situ kita mula fikir tentang apa suami aku buat sekarang, kenapa dia balik lambat, kenapa dia berubah. Jadi kita fikir kat situ. Jadi itulah buat kita lupa pada hukum-hukum Allah, dan kita mula pecah amanah, mula buka surat, buka email, semua kita buka, kita check apa suami kita buat. Sedangkan kita tahu dalam rumah tangga ni, suami isteri ni dia datang daripada dua family yang berbeza, dua background yang berbeza, dua cita-cita yang berbeza, dua impian yang berbeza. Jadi semua berbeza. Jadi apabila disatukan, kita tak boleh expect suami kita menjadi kita atau kita menjadi suami kita. Kita tak boleh expect seperti kita tengok dalam cermin, apa yang aku suka dia mesti suka. Kerana perbezaan suami isteri ni, mereka daripada different background. Jadi orang lelaki mungkin dia suka tengok bola, orang perempuan dia suka tengok drama-drama. Jadi dia tak boleh paksa suami dia untuk tengok drama, dan suami dia tak boleh paksa dia untuk tengok bola. Jadi we have to compromise, discuss dan cuba memahami apa kegemaran pasangan kita, dan walaupun kita tak suka, kita harus memahami. Tapi jangan stop mereka daripada kegemaran mereka, aktiviti mereka. Jadi kerana terlalu banyak larangan, itulah salah satu punca masalah. Jadi bila kita larang dia jangan pergi pancing, selalu tinggalkan rumah ni, ini contoh orang yang suka pancing, selalu pergi pancing, selalu pergi ataupun selalu pergi kafe di luar, tak ingat rumah. Jadi kita nak kena faham itu aktiviti dia, dan kalau kita larang dia jadi boring, dan itulah membuat dia mencari aktiviti yang lain yang boleh buat dia duduk kat rumah. Jadi kalau dah tak ada aktiviti lain, kita tak tahu cara berkomunikasi dengan pasangan kita, itu lagi satu problem. Dan problem berkomunikasi ni sebenarnya mengambil waktu yang panjang. Ada yang kata bila kita dalam perkahwinan ni ada fasa-fasanya. Fasa yang 1 hingga 5 tahun selalu masalah keuangan. 5 tahun ke atas fasa dia pada bla bla bla. So kita harus faham dari mana kita dapat that kind of thinking, that kind of mentality. Because dalam Islam tak ada fasa-fasa seperti itu. Kalau suami isteri tu tahu tujuan pernikahan, dia tidak akan fikir tentang fasa. Kerana ramai orang yang I jumpa dalam fasa yang mereka kata fasa pertama 1 hingga 5 tahun masalah financial, kebanyakan my friend tak ada masalah financial. Walaupun baru nikah setahun 2 tahun, tak ada masalah financial. Yang kita harus faham, setiap di dalam kehidupan setiap manusia ada masalah. Jangan cakap manusia, even haiwan pun ada masalah. Contoh harimau, dia fikir dia kuat, ataupun singa, dia fikir dia kuat. Tapi kalau dikerumuni dengan hyena, dia pun juga ada masalah, dan mungkin dia terbunuh dengan hyena. Jadi kehidupan tu adalah masalah. Masalah itu adalah ujian, dan ujian itu untuk
untuk Allah menghapuskan dosa kita, untuk kita menjadi lebih baik, belajar daripada kesilapan, untuk kita belajar bersabar, dan untuk kita meraih pahala untuk akhirat kita. Jadi itu yang poin kelima tentang curiga. Poin keenam, masalah rumah tangga selalu berpunca juga daripada social media. Okey, kalau kita lihat daripada apa ni hadis tentang Dajjal, bila dia masuk ke setiap pelosok dunia, tak ada tempat yang dia miss pun. Itu salah satu ya kita bisa lihat daripada social media. Walaupun kita duduk kat kampung ke, kita tetap sampai benda-benda fitnah tu tetap sampai. Social media ni tergantung pada kita. Kalau kita nak cari kebaikan, kita akan jumpa kebaikan, dan kalau kita nak cari pembenaran, kita akan jumpa pembenaran. Kita jangan kata tentang halal haram, cuma pembenaran dengan kebenaran. Jadi ramai suri rumah tangga para isteri, bila dia all ada problem dengan suami, mereka suka cari nasihat di social media. Itu salah satu kesilapan. Because bila you minta nasihat, you harus minta nasihat dengan orang yang benar-benar berilmu. Orang itu benar-benar boleh memberi nasihat dengan cara yang wise, in a intelligence way. Bukan kita post something untuk mencari pembenaran ataupun dukungan. Biasanya orang post suami aku seperti ini. Kita cari orang yang mendukung statement kita. Jadi kalau ada kebanyakan, bila I observe komen-komen di situ, kalau aku tinggalkan aja, kalau aku ceraikan aja suami. So the more you expose, you tidak akan dapat nasihat yang baik, tapi you akan dapat negatif-negatif daripada orang-orang yang kurang ilmu. Dan kerana komen-komen itu, you akan terjerumus, termakan dengan kata-kata mereka seperti tinggalkan aja, suami gini tidak guna. Jadi kita akan, bila kita lihat komen-komen seperti itu, kita akan fikir, ya aku harus buat keputusan untuk tinggalkan suami aku. Jadi nasihat-nasihat yang kita dapat di sosmed ni 99% tidak baik. Jadi kita harus tahu di manakah kita seharusnya minta bantuan atau nasihat pada orang-orang yang berilmu seperti ustaz ataupun kaunselor yang punya ilmu, so they can give nasihat yang baik. Jadi apabila kita minta nasihat atau saran daripada orang tentang masalah kita, yang pertama sekali kita harus tahu, kita harus bersedia untuk menerima kebenaran. Okey, kebanyakan orang minta nasihat, bila kita beri nasihat, dia cari pembenaran. Aku tak bisa gitu. Jadi dia makin menambah masalah. Dia makin membesarkan masalah, sedangkan dia lupa untuk introspeksi diri, untuk perbaiki diri, untuk melihat diri sendiri dan sebagainya. Mereka juga sering komplain tentang tak cukup diberi nafkah. Itu pun ada banyak komplain di Facebook group tentang nafkah pun. Diorang lupa apa tu maksud nafkah. Kalau kita hidup sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang bersyukur, kita akan faham apa itu nafkah. So bila kita kata nafkah, memang kewajipan seorang suami itu memberi nafkah. Kalau nafkah zahir seperti tempat tinggal, pakaian, makan minum. Dan kita harus faham tentang nafkah, rezeki itu datang daripada siapa. So kita harus cari, bila ada masalah, kita harus cari punca daripada masalah itu, atau punca daripada sesuatu perkara yang terjadi, dia punya punca. Jadi kalau kita faham, suami kita dia tidak malas, dia tidak malas bekerja, dia tidak malas beribadah, tapi gaji dia kecil. Bila gaji dia kecil, dia cuma boleh kasih mungkin satu bulan cuma 2 juta ringgit atau 1 juta ringgit. Kita jangan komplain dengan orang yang suami aku tak kasih cukup nafkah, dia ada banyak duit tapi dia pelit.
kita dah seuzon dan kita telah apa menghakimi suami kita tanpa kita mengetahui, dan secara tidak langsung kita tidak bersyukur kerana pekerjaan yang suami kita lakukan itu Allah telah titip rezeki yang dah fix untuk dia. Contoh, orang ini akan dapat gaji 10 juta satu bulan. So itulah rezeki yang dia dapat untuk keluarga dia. Jadi kita sebagai isteri, you all tak boleh komplain suami kasih duit yang cukup, kurang. Apa yang kita nak kena komplain dengan diri kita, apakah aku sudah lakukan yang terbaik untuk suami aku? Apakah aku sudah lakukan terbaik untuk Allah dan untuk Rasulullah? Itu yang kita nak cari. Bukan kita tuntut dan demand hak-hak kita. Kebanyakan orang perempuan, minta maaf nanti next video I will bahas tentang lelaki. Ni tentang orang perempuan dulu. Jadi kita cuma tahu suami kita kasih nafkah tak cukup ataupun kurang ataupun tak beri nafkah, kita tahu komplain. Kita tak nak faham apakah mungkin suami aku ni ada masalah, dia ada hutang orang ataupun dia cuba selesaikan hutang-hutang dia, ataupun mungkin dia ada kenal satu orang yang benar-benar susah, tak ada makan, tak ada minum, dan dia gunakan duit tu untuk sedekah. Jadi family dia kasih cukup untuk makan, tapi kerana para isteri ni rasa tak cukup, kerana cukup untuk makan tapi tak cukup untuk dia enjoy, untuk beli barang-barang lain. Jadi dia rasa tak cukup. Jadi ini yang kita nak kena faham tentang rezeki dan nafkah. Jadi kita jangan komplain kalau suami kita kasih nafkah kurang. Kita jangan komplain. Kita harus bersyukur dan harus fikir berapa ramai pasangan suami isteri yang tidak ada rumah, tidak ada tempat tinggal, tidak ada makan minum berhari-hari, berbulan-bulan. So kerana kita kurang bersyukur, itulah yang membuat kita selalu komplain. Kita tahu suami dia punya tanggungjawab memberi nafkah, kita tuntut. Tapi apakah kita dah fulfill atau dah buat hak-hak pada suami, seperti jaga aib suami, jaga rumah tangga, jaga anak-anak, jaga cara kita bertutur, berkomunikasi dengan suami dan sebagainya. Kita belum lagi cukup. Kalau kita merasakan aku dah lakukan terbaik untuk suami aku tapi dia masih buat aku macam gini, kalau kita dah terfikir ke tahap itu, bermakna kita belum lagi baik. Kerana orang yang baik selalu merasakan diri dia belum lagi baik. Dia akan terus melakukan kebaikan kerana dia tahu diri dia masih lemah dan dia masih belum cukup buat kebaikan. Tapi orang-orang yang merasakan diri dia, aku dah lakukan terbaik untuk suami aku tapi dia buat aku, bermakna kita bukan orang-orang yang baik, dan kita belum lagi lakukan yang terbaik. Tapi kita ada sifat ego. Kita rasa kita dah lakukan terbaik, tapi kita mula menuntut apa yang kita lakukan. Jadi kita minta balasan, dan balasan tu kita minta daripada suami, bukan daripada Allah. Jadi kita tak cari keredaan Allah, malah kita tuntut kebaikan yang kita lakukan ni bukan ikhlas, tapi kita buat baik dengan suami kerana kita nak tuntut hak kita pada suami. Jadi itu juga masalah-masalah yang berpunca untuk rumah tangga. Dan seterusnya, para isteri juga suka cari kod di Facebook, kod tentang yang berkaitan dengan problem yang mereka alami. Mereka cari kod ini, kod itu, dan mereka cuba menyesuaikan kod itu dengan apa yang terjadi dengan diri mereka. Dan mereka suka put the blame, menyalahkan suami, dan selalu play victim. Tak tahu lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia lupa. Tapi dia play victim. Dia selalu rasa aku yang dizolimi, aku yang suami, ya, kira dia merasa dia dalam kerugian, dia yang selalu sedih, dia yang selalu suami tak menghargai dan sebagainya. Jadi dia cari kod di Facebook. Dan kod di Facebook, like I said earlier, kebanyakan kod itu bukan datang daripada orang Muslim, ataupun mungkin datangnya dari orang Muslim tapi orang yang tidak berilmu. Salah satu contoh, I pernah nampak satu kod.
Ada satu orang tu buat video, dia kata kalau lelaki sejati dia tidak akan cari isteri kedua. Lelaki sejati. Jadi when we try to understand, itu dia mencari perhatian untuk orang visit dia punya TikTok or whatever it is untuk mendapatkan banyak like. Okey, itu tujuan dia. Dia menunjukkan dia itu seperti hero, tapi apakah dia ambil kod itu daripada ajaran Islam? Apakah dia cuba menyatakan lelaki sejati itu tidak akan mencari yang kedua? Bermakna dia telah insult Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari isteri kerana dia bukan lelaki sejati. Apakah orang ini? So para wanita bila nampak kod-kod gini dia rasa oh lelaki aku seperti ini sebenarnya. Tapi dia lupa ini adalah fitnah-fitnah akhir zaman. Dan dia suka membuat kod ini untuk merasa diri dia tu sebenarnya dizolimi oleh suami dia. Jadi dia mulalah merayu dengan Allah. Ada juga yang kata kod kod yang saya pernah nampak, bila kita pergi rezeki kurang bermakna suami kita berbohong di luar sana. Seumur hidup saya tak pernah nampak hadis ataupun apa-apa tentang ini Rasulullah katakan ini. Ada beberapa perkara yang Rasulullah kata menutup pintu rezeki, tapi tidak ada seperti berbohong dengan isteri kat luar tu, ataupun apa yang kebanyakan mereka seuzon mereka fikir suami itu kahwin lain ataupun oh ni mungkin punca-punca yang rezeki tak cukup. So berhati-hati when you see the quote. Firstly, you all nak tahu kod ni datang daripada siapa. Apakah orang ini kod ini daripada seorang Muslim? Dan kedua, kalau orang ni orang Muslim, apakah orang ini benar-benar faham tentang Islam, tentang hukum-hukum Islam, atau mencari perhatian, ataupun apa tujuan dia. Jadi kita harus hati-hati dengan kod-kod di social media, kerana bukan hanya kod tentang pasangan, even kod tentang hadis, banyak yang terjadi hadis palsu yang dimuat naikkan oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang yang dah jadi murtad. Dulunya Muslim dia jadi murtad, dia sengaja keluarkan kod ataupun hadis palsu, ataupun bukan hadis palsu, tidak ada pun status palsu, ataupun memang hadis tu tidak pernah dijumpai, diorang buat hadis sendiri. Dan orang-orang yang tidak ada ilmu macam kita ni semua, kita cuma tengok, kita share. Jadi kita ingat kita pun ada ilmu, kita share. Sebenarnya apa yang kita share ni semua mendatangkan dosa. So we have to be very careful. Jadi yang kita harus faham tentang rumah tangga ni, kita bukan hanya rumah tangga dalam kehidupan. First, kita harus sentiasa bersyukur. Kerana kalau kita kurang bersyukur, itulah punca masalah yang Allah akan berikan. Dan kita jangan selalu merasa diri kita benar. Kadang-kadang bila kita lihat suami kita diam, dia tak banyak berbual. Kenapa dia diam? Dia diam itu bukan kerana dia tak interested untuk berbicara dengan kita. Because dia tahu apabila dia mula bicara akan menjadi satu masalah. Selalu perempuan dia tak setuju dengan apa saran suami. Nanti dia kata ni ego, semua orang nak dengar cakap dia. Tapi untuk suami, dia tak nak tak nak jadi satu perdebatan, tak nak berkelahi dengan isteri. Dia ada banyak reason kenapa dia tak nak berkomunikasi dengan isteri. Kerana salah satu dia tak nak sampai argument. Dia tak nak sampai bila argument nanti isteri dia jadi jadi makin banyak dosa, tinggi suara dan sebagainya. Jadi kita nak kena tanya, berapa kali ataupun bila waktu terakhir kita memuji suami kita dengan ikhlas, bukan cara sindir. Dengan ikhlas tu, wah, suami aku ni bagus, dia gini-gini. Bila kali terakhir kita lakukan itu? I don't think you all can remember, because you all pernah puji tapi cara menyindir suami. Macam, oh bagus sih, kenapa? Baik, mesti ada makna tu. Kalau cerita dulu lah, baik ada makna tu.
Jadi kita nak kena tahu kenapa kita suka menyindir, menyakitkan hati suami. Apakah kerana kita fikir, oh suami aku ni dia pemaaf, nanti aku boleh keluarkan hasrat aku nak puaskan aku punya nafsu, aku nak clearkan everything, tak apa buat suami aku marah. Nanti bila aku minta maaf, dia maafkan. Kita take advantage kerana suami kita ni pemaaf, kita lakukan perkara yang dia tidak suka dan kita yakin nanti dia akan maafkan aku. Tapi kita lupa satu benda. Apabila kita menyakiti hati suami kita, walaupun suami kita diam, dia tak kata apa-apa, dia dengar. Contoh, isteri sindir, ni mesti ada apa-apa lah kat luar gini. Suami diam, buat tak dengar. Tapi dia dengar. Tapi hati suami sakit. Waktu itulah malaikat laknat kita. Dan kalau kita nak tunggu sampai suami kita maafkan kita, kerana kita dah ada plan nanti suami kita akan maafkan kita apa yang kita lakukan. Bila kita dah tahu tu, kita tetap lakukan. Apakah kita yakin kita dapat hidup sehingga kita dapat minta maaf dengan suami kita, ataupun mungkin kita mati sebelum kita dapat minta maaf, ataupun suami kita mati sebelum kita dapat minta maaf? Adakah kita yakin, ataupun apakah kita terlalu yakin? Ada satu stage seorang suami itu dia tidak ikhlas memaafkan isteri. Ada satu stage I pernah jumpa, isteri dia minta maaf, dia tak boleh katakan aku tak maafkan kau, kerana kalau dia katakan aku tak maafkan kau akan menjadi perkelahian. Tapi dia kata okey untuk stop, tapi sebenarnya dia tidak maafkan isteri dia kerana maaf terputus because of jaringan. I'm using wifi. Okay, tadi I nak sambung tentang ini memaafkan. Jadi kita jangan fikir suami kita ni pemaaf, nanti berapa hari nanti dia akan maafkan kita. Yang penting aku puaskan hati aku nak marah dia, aku nak tuduh dia, aku nak cakap apa nak. Pokoknya aku keluarkan apa yang aku nak sampaikan, hati dia sakit, itu tujuan aku. Lepas tu aku boleh minta maaf. Kita selalu lupa ada stage yang suami tu dah malas. Dia dah malas because dia tahu perkara ni bukan hanya sekali dan benda ni akan repeat dan dia hanya cakap okey aku maafkan, tapi sebenarnya dia tidak maafkan. Pada dia nanti kita jumpa kat akhirat. Tu tahap suami dah capek, dah terlalu penat dengan karena isteri. Jadi jangan kita lakukan sesuatu sampai suami kita melakukan itu pada diri kita, kerana yang rugi itu diri kita. Dan jangan selalu tuntut daripada suami dan jangan seuzon dengan suami. Kita harus bersyukur dan hindarkan diri kita daripada kod, apa-apa kod di Facebook, di TikTok, di apa ni, di Instagram, di mana kita hindarkan diri kita daripada itu, kerana itu salah satu fitnah yang terbesar pada akhir zaman. Dan kod-kod itu bukannya datang daripada orang yang berilmu, bukan orang yang mempunyai ilmu agama yang tinggi, tapi datang daripada orang-orang awam yang kita tidak tahu latar belakang dia siapa, dan mungkin mereka pakai hijab, pakai jilbab, tapi mereka bukan orang Muslim, mereka hanya menyebarkan fitnah. Jadi kita harus hati-hati. Jika kita benar-benar ingin mencari solusi pada masalah kita, carilah orang yang berilmu, yang benar-benar duduk di tengah-tengah, tidak menyebelahi pihak laki-laki atau perempuan. Dan kita harus bersedia menerima kebenaran, bukan mencari pembenaran. I guess that's all I want to share tentang masalah rumah tangga yang sering dihadapi. Jadi please remember tentang banyaklah bersyukur, jangan banyak menuntut, jangan merasakan kita ni dah lakukan terbaik untuk suami kita. Kita jangan seuzon, curiga sehingga kita tidak amanah untuk apa, cari tahu apa suami kita buat apa, dan kita mula seuzon, ni betul lah, ni tanda-tanda. There's no tanda-tanda ni semua. Kalau tanda-tanda ada, memang kalau Allah kasih tanda-tanda gitu dengan para isteri, semua isteri Rasulullah tu ada tanda-tanda, ni Rasulullah nak kahwin lagi. Diorang tak akan dapat tanda-tanda, tapi tidak ada dalam Islam soal itu. Jadi itu semua permainan syaitan. Dan yang akhir sekali yang membuat saya hairan,
adalah kenapa ramai para isteri dia mencari nasihat ataupun kebanyakan nasihat ataupun saran daripada orang luar, sedangkan suami mereka tu boleh menasihatkan mereka tapi mereka tidak mahu terima. Jadi sebenarnya mereka cari nasihat dengan orang luar kerana mereka nak cari pembenaran, bukan mencari nasihat yang sahih. Mereka mencari pembenaran, siapa yang boleh dukung mereka dan setuju dengan pendapat mereka, itu yang mereka cari, bukan mereka cari jalan penyelesaian. Jadi kalau kita benar-benar nak cari ilmu, nak cari keredaan Allah, kita tanya suami kita, melainkan suami kita tak tahu jawapan dia ataupun tak boleh memberi saran, dan kita cari orang daripada orang-orang yang berilmu. Okay, that's all I want to share for today. Nanti insyaAllah the next topic I will share tentang suami, kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh seorang suami. Sampai sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.